Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nuril mudhhib lin nisyani binurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Wa ba'du. Tuan Imam dan seluruh jawatan kuasa tadbir Masjid Nurus Saadah, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Azza wa Jalla yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk memulakan pagi yang berbahagia ini dengan solat subuh berjamaah di masjid ini. Kita dah berada di pagi 26 Ramadan. Tinggal hanya beberapa hari sahaja lagi bulan yang penuh keberkatan ini akan meninggalkan kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus memberkati waktu kita yang masih berbaki daripada bulan Ramadan. Dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Ia merezekikan kita untuk dapat menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dan kalau ikut kiraan ataupun kaedah kiraan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, jika puasa tahun tu bermula hari Selasa, tahun ni hari Selasa kan? Jadi kalau ikut kaedah kiraan Imam Al-Ghazali, Lailatul Qadar jatuh pada malam 27 Ramadan, malam ni lah. Dan perkara tu dah dicuba oleh beberapa orang ulama besar dan mereka mengatakan mereka tidak pernah terlepas Lailatul Qadar ketika mana mereka menggunakan kaedah kiraan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan cuma kok mana pun kita kena fahamlah, Lailatul Qadar ni satu rahsia Allah yang Allah sembunyikan. Mungkin zaman mereka begitu. Zaman kita ni kalau Allah nak ubah kan, tak semestinya begitu. Cuma pengalaman Imam Ghazali dan juga para ulama begitu. Dan kalau start hari Selasa, kata mereka, biasanya berlaku pada malam 27. Tapi kita sebagai orang yang cerdik ni, kita kena pulun seluruh malam lah. Jangan kita nak main agak-agak saja malam ni lah. Kita tentukan malam 27 saja. Semua malam kita cuba usahakan agar kita mendapat ganjaran pahala yang besar di sisi Allah. Dan seperti mana yang Allah sebut, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan 1000 bulan yang mana kisah asalnya seorang pemuda Bani Israel. Dia menghidupkan malam dengan qiyam dan ibadah sampai waktu subuh, seperti disebut dalam tafsir At-Tabari. Kemudian lepas subuh tu dia tak lena. Sepanjang malam dia berjaga. Lepas subuh tu dia pergi keluar berjihad pula. Sampailah ke waktu petang. Begitulah berterusan keadaannya selama 1000 bulan. Ini kisah seorang lelaki dari kalangan Bani Israel. Memang gagah sungguh. Allah kurniakan lelaki tadi kekuatan. Dihidupkan malam dengan ibadah. Waktu siang dia keluar berjihad selama 1000 bulan. Jadi para sahabat, kita sendiri pun bila dengar kisah tu kagumlah kita. Siapa yang nak buat benda tu? 1000 bulan. Lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Lebih kurang. Sepanjang malam beribadah, sepanjang siang berjihad. Lalu Allah turunkan firman-Nya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu yang Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umat baginda lebih baik daripada 1000 bulan.
1000 bulan yang dikerjakan oleh pemuda Bani Israel tadi, kalau kita dapat Lailatul Qadar, dapat menghidupkan Lailatul Qadar, pahala kita lebih besar daripada apa yang dibuat oleh lelaki tadi dalam tempoh 1000 bulan. Itu kurnia Allah kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun usia kita pendek, tenaga kita tak kuat macam mereka, kan? Tapi Allah kurniakan satu kurnia yang besar. Cuma kita kena usahalah. Allah rahsiakan benda tu. Dan kalau Allah beritahu siap-siap tahun ni bila, senang. Han, semua orang pakat berebut cari hak tu. Baik, itu sebagai satu mukaddimah. Mudah-mudahan menjadi motivasi kepada saya dan tuan-tuan puan-puan sekalian untuk terus memburu malam Al-Qadar. Dan banyak-banyak kita berdoa di samping ibadat-ibadat yang lain agar Allah mengangkat wabak ini daripada kita dan Allah menjauhkan kita daripada sebarang musibah dan juga kemurkaannya. Baik, kita sambung pengajian kitab yang penuh barakah, kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, karya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu taala, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan tajuk Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Kita sambung perbincangan kita pada muka surat 129 di bawah tajuk Sembahyang Jumaat adalah fardu ain. Kalau telah jelas kepada anda dari huraian sebelumnya tentang berita-berita yang warid ni mana yang datang, yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai ancaman terhadap sesiapa yang meninggalkan jamaah tanpa sesuatu uzur yang betul. Di belakang kita dah jumpa kelebihan solat jemaah dan juga ancaman yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang tinggalkan solat jemaah tanpa uzur. Maka kini ketahuilah dan yakinlah bahawa sesiapa yang meninggalkan Jumaat, fardu Jumaat, ni kaum lelaki lah ni, pula lebih-lebih lagi berhak menerima ancaman tersebut. Kalau solat jamaah biasa pun, kita pernah lihat contohnya Nabi SAW pernah bercita-cita nak bakar rumah mereka yang dengar azan tapi tak pergi sembahyang jemaah. Tu Nabi tak buat lagi, tapi Nabi pernah bercita-cita begitu. Nak cerita betapa beratnya ancaman orang yang tinggal jemaah tanpa uzur. Solat Jumaat lebih lagi bagi kaum lelaki. Larangan terhadap orang yang meninggalkannya adalah lebih berat. Sebab apa? Kerana sembahyang Jumaat itu adalah fardu ain dengan ijma' ulama. Sepakat seluruh ulama mengatakan hukum berjemaah dalam solat fardu Jumaat ialah fardu ain. Setiap orang tak dapat tidak mesti dia buat, mesti dia hadir untuk solat Jumaat. Orang lelaki lah ni. Dia berbeza dengan solat jemaah. Solat jemaah tu ada khilaf ulama. Ada ulama kata fardu ain hukumnya. Ada ulama kata sunat muakkad. Ada ulama kata fardu kifayah. Yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, hukum solat berjemaah, solat fardu yang 5 tu fardu kifayah. Tapi kalau kata solat Jumaat, hukumnya fardu ain dengan ijma' ulama. Tak ada seorang ulama pun yang mengatakan tak fardu ain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka thalatha juma'in min ghairi uzrin, taba'allahu ala qalbih." Barang siapa yang meninggalkan 3 Jumaat berturut-turut, ada kait dia, min ghairi uzrin, dengan tanpa uzur, nescaya Allah akan mematerikan hatinya. Taba'an ni mana Allah cop, kan? Cop mati, kan? Mana hati dia akan mati. Ini dikaitkan dengan tanpa uzur. Kalau kata ada uzur, hak tu cerita lain lah. Kalau kita di awal-awal PKP tu, rasanya lebih 3 Jumaat, kan? Saya rasa lebih 2 bulan macam tu. Bukan tuan-tuan, saya sendiri pun sama. Kalau kita nak pakai hadis ni tanpa kait min ghairi uzrin, jenuh kita. Yang tu dengan uzur. Dengan uzur kita tak boleh buat apa lah. Tapi kalau kata saja-saja tinggal 3 Jumaat dengan tanpa uzur, Allah akan patri mati hati dia.
Dan hati ni kalau dah mati tuan-tuan, maknanya dia tak boleh terima kebaikan lagi, tak berguna lagi hidup orang tadi. Cumanya ada sebahagian mereka yang cetek ilmu pengetahuan, dia salah faham dengan hadis ni. Dia faham macam mana? Dia faham tak apalah kan. Tapi Jumaat ke hari ni cerita bukan waktu PKP ni cerita waktu biasa. Dulu-dulu kan. Tapi Jumaat ke minggu ni baru 2 kali dia kata kan. Minggu depan nak masuk 3 kali kita pergi. Dia faham apa? Dia faham 3 kali kena cop hati. 2 kali tak apa lagi dia. Sekali tak apa lagi. Dia faham lagu tu pula. Yang sebenarnya tinggal sekali dengan sengaja pun dah berdosa besar lah. Nampak tak? Sebab fardu ain. Cuma Nabi cerita kalau sampai 3 kali, dia akan kunci mati. Akan dipatri hati orang tadi. Bukan maksudnya sekali tak apa, 2 kali tak apa. Bukan begitu. Kan? Ada yang salah faham begitu. Baru 2 kali, minggu depan dia pergi. Ada jenis sebahagian yang kerja. Kita sini pun ada kawan-kawan yang kerja. Kena pula kerja tokek Cina. Cina cukup suka lah kalau orang tak pergi Jumaat ni. Jadi berbincang dengan tokek Cina mengikut kepahaman dia. Cina yang bukan Islam ni. Tak apalah dia tu bukan Islam. Hak Islam ni tak faham. Kalau begitu tokek kata buat giliran Jumaat lah kata. Minggu ni pergi 2 orang. Minggu depan pergi 2 orang. Jangan sampai cukup 3 kali. Tak apalah kawan tu tak faham. Kita yang faham ni mana boleh begitu. Solat Jumaat hukumnya fardu ain. Tinggal sekali pun dah berdosa besar. Hadis ni bukan nak kata tinggal sekali tak berdosa. Cuma nak kata kalau sampai 3 kali berturut-turut, maknanya hati tadi akan dicop mati. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya tentang orang yang beribadat di tengah malam. Ini cerita orang kuat sembahyang malam. Berpuasa di siang hari. Siang hari dia puasa. Hari orang tak puasa pun dia puasa juga. Akan tetapi tidak bersembahyang Jumaat. Ada pasien tu. Ada jenis itu. Malam ibadat. Siang puasa. Jumaat tak pergi. Sebab apa? Oh, dia kata apa nama, tak cukup syarat Jumaat tu. Imam tu baca tak betul tu. Ada jenis itu. Tak cukup 40 orang yang fakih dia kata bab Jumaat ni. Kalau pergi pun tak sah juga. Dia duduk sembahyang seorang-seorang dia. Maka dijawab oleh Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, dia akan masuk neraka. Na'udzubillah. Berat ni kalau ikut jawapan ni. Sebab dia rasa dia boleh sampai kepada Allah dengan ibadat dia. Walaupun dia kuat sembahyang malam, walaupun kuat puasa siang hari, tapi tinggalkan kefarduan Jumaat, Ibn Abbas kata akan masuk neraka. Cuba tuan-tuan bayangkan. Nak ceritanya apa tuan-tuan? Dipanggil dari sudut keutamaan. Kalau kita faham, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma nak mengajar kita keutamaan. Hidupkan malam dengan ibadat. Selain yang fardu, hukumnya sunat saja. Betul tak? Sama juga berpuasa di siang hari selain bulan Ramadan, sunat saja hukumnya. Adapun solat Jumaat bagi kaum lelaki, fardu ain hukumnya. Kita tinggalkan yang wajib, kita buat yang sunat. Tak kena tu. Serupa macam bulan Ramadan lah. Kalau kita pulun tarawih, pulun qiyam yang lain-lain, solat yang lain, tiba-tiba isyak kita tinggal. Ataupun sepanjang malam berjaga, pukul 5 makan sok, lepas tu dia lena, subuh dia lajak. Wajib tinggal. Lebih baik dia tidur sepanjang malam. Ini cerita benda-benda yang berlaku lah zaman-zaman. Kalau zaman-zaman saya duduk asrama dulu, ada macam tu kan. Ada jenis macam tu. Terlampau teruja cari Lailatul Qadar. Sampai pukul 5, makan-makan, penat, ngantuk, lena. Subuh lajak. Lebih baik hang lena sepanjang malam lagi, bagus. Betul tak tuan? Solat isyak jemaah, lena, esok bangkit subuh berjemaah. Lagi bagus, lagi besar ganjarannya. Nak cerita keutamaan. Yang fardu ain, itu yang paling utama. Yang sunat ni, kita nak buat selepas kita sempurnakan fardu ain. Sama macam kita nak cari malam Al-Qadar. Yang paling utama, pastikan solat fardu tu berjemaah dulu. Terutamanya isyak berjemaah dan subuh berjemaah. Kemudian kita buat pula solat sunat tarawih. Sebab itu qiyam Ramadan. Sempurnakan dengan solat sunat witir. Lepas tu baru kita sambung dengan hal lain. Buat tasbih, tahajud dan sebagainya. Kalau kita pulun yang lain, tiba-tiba yang fardu kita abaikan, kita tak faham tentang keutamaan.
Nyatalah tidak wajar bagi seorang mukmin untuk meninggalkan sembahyang Jumaat tanpa sesuatu uzur, terutama sekali setelah ia mendengar firman Allah Ta'ala yang berikut dalam surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila diseru untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah kamu untuk mengingati Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah segala urusan jual beli. Jadi ulama tak kala membahaskan ataupun membincangkan ayat ni, mereka mengatakan yang dimaksudkan dengan mendengar seruan untuk solat Jumaat, yang dimaksudkan ialah azan yang kedua tu. Kalau macam ni kan ada dua azan kan. Azan yang pertama tak apa lagi. Start azan yang kedua tu, ketika tu wajib bersegera untuk mengerjakan Jumaat, mana kata pergi ke masjid lah kepada zikrullah, dan meninggalkan jual beli tu hukumnya wajib ketika tu. Bukan setakat jual beli, semua urusan dikias juga, semua urusan yang tak ada kena mengena dengan Jumaat, ketika itu haram hukumnya kita lakukan. Jadi kalau orang tanya apa hukum berjual beli setelah mendengar azan yang kedua, hukumnya adalah haram, tuan-tuan. Dan tu kalau hak jual itu orang perempuan, kadang-kadang setengah-setengah masjid tu hak jual itu orang perempuan. Nampak? Orang lelaki tak jual. Dia jual ayak, dia macam-macam. Dah azan kedua dia masih jual lagi. Tetap haram juga, dia berdosa. Sebab apa? Sebab dia menjual kepada orang yang haram beli ketika tu. Dan adapun jual beli itu sah ke tak sah hukumnya, mengikut jumhur ulama, majoriti ulama, termasuk mazhab Syafi'i, jual beli itu sah. Dan tak sama dengan pandangan dalam mazhab Hambali yang mengatakan jual beli itu pun tak sah juga, lagi berat. Kalau mengikut pandangan dalam mazhab Hambali mengatakan perbuatan tu haram, jual beli itu haram setelah azan yang kedua, jual beli itu pun tak sah juga. Kalau macam kita, mazhab Syafi'i termasuk majoriti ulama mengatakan jual beli itu sah. Mana kata benda tu kalau kata dia beli ayak, ayak tu boleh minum, kan? Orang yang jual tadi, duit tadi halal dia makan. Maksudnya boleh makan, memang hak dia. Tapi perbuatan itu haram dan berdosa. Dia masalah ni, dia khilaf ni antara majoriti ulama dan pandangan dalam mazhab Hambali ni, termasuklah perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan kita buat ibadat ataupun satu benda bercampur dengan benda yang haram. Contoh lain saya buat, tuan-tuan, contoh mudah. Contohnya kita solat, tutup aurat, antara syarat sah solat tutup aurat. Kita tutup aurat dengan pakaian yang kita curi. Tutup aurat, wajib. Tapi kita menggunakan pakaian yang kita curi. Apa hukumnya? Perbuatan kita tu berdosa. Tapi solat kita sah tak? Solat kita sah di sisi majoriti ulama. Termasuklah mazhab Syafi'i. Tapi pandangan dalam mazhab Hambali mengatakan solat tu tak sah juga. Nampak tuan? Kalau kita ikut pandangan tu berat. Bukan setakat perbuatan dia berdosa, lazim daripada itu, solat pun tak sah juga. Itu lagi berat. Jadi khilaf ni berlaku juga pada masalah jual beli, ataupun disebut di sini jual beli, tapi semua perkara dikias juga. Sama lah. Dan kalau hari ni tak jual beli pun, kan, dah dengar azan kedua masih lagi duk main handset. Sama tu. Masih lagi duk baca WhatsApp, dah azan kedua. Kerana dah khutbah pun duk belakang, duk main lagi. Sama lah tu. Dan perbuatan itu haram dan berdosa. Sebab Allah kata kalau dah diseru untuk solat Jumaat, bersegeralah untuk mengingati Allah. Tinggalkan segala urusan jual beli. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Baik. Dalam pada itu, anda sentiasa mendapati sesetengah orang mengaku Islam dan beriman. Ada orang mengaku dia orang Islam. Mereka juga sentiasa mendengar firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi
mereka tetap tidak bersembahyang Jumaat tanpa sesuatu uzur yang betul. Ada orang macam tu. Dia dengar Quran, dia dengar hadis tadi, dia tahu. Dia tahu hadis tadi, hak tinggal 3 Jumaat tu. Tapi dia tafsir kot lain, dia faham kot lain. Tetap dia tinggalkan Jumaat tanpa uzur yang betul. Ataupun jika ada uzur sekalipun, uzurnya tidak munasabah. Ada uzur, tapi uzur tak munasabah. Sebab apa? Apa nama tinggal Jumaat ni? Pening kepala sikit, dia kata. Kan, sekali lepas Jumaat, hilang dia punya pening. Contoh. Kan. Uzur tak munasabah. Yang tidak akan diterima oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga sah digugurkan daripadanya orang tadi sembahyang Jumaat yang fardu itu. Uzur ni sama macam masalah solat berjemaah sebelum ni. Kan. Uzur yang menyebabkan kalau kata dia gagah nak pi juga, akan menjejaskan khusyuk dia. Ataupun akan menyebabkan dia menanggung masyaqqah atau kepayahan yang tak tertanggung pada adat. Kalau setakat pening sikit-sikit, tapi masih boleh berjalan lagi, kan? Itu tak ada masalah apa, kan? Sebelum ini, kita telah sebutkan keuzuran yang membolehkan meninggalkan berjemaah itu bila terhalang untuk menghadirinya. Satu, memang tak boleh pergi langsung. Kan? Terhalang terus. Kalau macam kita di awal PKP itu terhalang terus lah. Kan? Memang tak boleh pergi. Kan? Mana kata dari sudut undang-undang kalau kita pergi itu salah. Kan? Arahannya begitu. Kan? Itu uzur itu. Ataupun jika boleh, ada situasi dia boleh pergi, maka dengan kesukaran yang berat yang tidak mudah ditanggung, dan ada kalanya tidak mungkin ditanggung sama sekali. Kadang-kadang dia boleh pergi, gagah nak pergi. Tapi kalau dia pergi juga, mungkin sekali dia rebah pula, nyusahkan orang pula. Kan? Kalau kata sampai dia jatuh rebah, nyusahkan orang. Kan? Ataupun menyebabkan, contoh di belakang disebut dulu macam contoh dia sakit perut. Sekali tercerit pula, jadi bernajis pula masjid dan sebagainya. Yang itu jadi menyusahkan orang pula. Ada berkait dengan perkara lain. Maka ketika itu, gugurlah kewajipan atau kefarduan Jumaat daripadanya. Perkara yang sama juga berlaku pada sembahyang Jumaat. Hak jemaah dulu, pada Jumaat pun sama juga. Malah lebih-lebih utama lagi. Lebih utama lagi lah. Sebab Jumaat ni fardu ain, tuan-tuan. Lantaran itu, tidak ada seorang pun yang meninggalkan sembahyang Jumaat tanpa uzur yang betul, melainkan ia dicap sebagai seorang munafik. Antara ciri munafik nak tengok, dia tinggal Jumaat. Tinggal Jumaat tanpa uzur. Dan situasi yang sedikit, yang agak membimbangkan juga, bukan sedikit, agak membimbangkan juga. Seperti yang dikhabarkan oleh sebahagian rakan-rakan kita. Ada yang dah terbiasa tinggal Jumaat masa awal PKP tu. Bila masjid dah buka pun, dia bermudah-mudah dengan urusan Jumaat. Sebab apa? Pasal apa tak pi? Dah penuh lah kot. Sebab dah terbiasa tak pi. Akhirnya, bila masjid dah dibuka pun dengan SOP yang tertentu, yang kita semua sedia maklum, dia sengaja tak mau pi juga. Pasal apa tak pi minggu ni? Pi pun tak lagi penuh dah kata. Padahal kita tengok kosong lagi. Setengah-setengah masjid tu masih ada ruang lagi. Tapi dia tak usaha. Dia sengaja. Dia anggap, kalau pi pun penuh juga. Dia kata, baik tak payah pi. Itu pun antara perkara yang kita kena faham. Tinggal Jumaat dengan tanpa uzur, dicap sebagai seorang munafik. Penyeleweng dari jalan yang benar dan hak. Hatinya telah terlindung dari cahaya kebesaran Allah yang Maha Agung, sehingga ia tidak mengenal lagi hak-hak ketuhanan Allah. Hati kita ni tuan-tuan, na'udzubillah, kalau terlindung daripada cahaya kebesaran Allah, memang dia tak rasa kebesaran Allah masuk dalam hati dia. Sebab tu seruan Jumaat, seruan azan tu dia rasa biasa, rasa tak ada apa-apa. Dah azan yang kedua pun dia masih boleh lepak lagi, makan-makan lagi, boleh isap rokok lagi. Apa puncanya? Sebab hatinya tu telah terhalang daripada cahaya kebesaran Allah. Sedangkan hati kita ni, kalau dipenuhi dengan cahaya keagungan Allah, kita dengar azan tu pun kita tahu tanggungjawab kita sebagai seorang mukmin. Azan hak biasa tu pun kita faham. Apatah lagi kalau azan tu azan Jumaat. Yang mana seseorang hamba tidak akan mencapai kemuliaan, kebahagiaan dan keberuntungan di dunia atau di akhirat, melainkan setelah mendirikannya
Maksud mendirikannya, mendirikan hak-hak ketuhanan Allah. Hidup kita ni tuan-tuan, nak dapat kemuliaan di dunia dan di akhirat, sebenarnya caranya ialah dengan cara kita patuh kepada semua perintah Allah. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Dan milik Allah lah kemuliaan itu. Dan juga bagi Rasulnya dan juga untuk orang-orang yang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Allah kata akan tetapi orang-orang munafik tak tahu benda tu. Oleh kerana tak tahu sebab apa tuan-tuan? Sebab hati yang terhijab daripada cahaya kebesaran Allah menyebabkan dia cari kemuliaan selain kemuliaan yang telah Allah tentukan untuk Rasulnya dan orang-orang beriman. Maka bila dia dengar azan, dia sanggup tinggalkan Jumaat. Dia boleh buat benda lain sebab dia rasa kemuliaan tu ada pada benda lain. Orang Islam kita kena faham tuan-tuan. Kemuliaan yang hakiki ialah apabila kita ni dapat patuh sepenuhnya kepada perintah Allah. Seruan Allah. Termasuklah pada bab Jumaat ni, bila dengar azan Jumaat, kita tahu ketika tu semua urusan dunia wajib kita tinggalkan. Melazimkan diri dengan mengerjakannya serta sentiasa memeliharanya dengan baik. Malah tidak ada keselamatan dan tidak ada pertolongan dari azab dan kemurkaan Allah Ta'ala, melainkan dengan mendirikan kewajipan itu serta memeliharanya. Sama juga. Nak jauhkan diri kita daripada murka Allah, nak hindarkan azab daripada kita, caranya ialah dengan mendirikan kewajipan, bukan dengan meninggalkan kewajipan. Kalau kita rasa dengan meninggalkan kewajipan kita akan jauhkan diri kita daripada murka Allah, kita silap sebenarnya. Sepatutnya dengan cara kita mendirikan kewajipan, menunaikan hak sebagai hamba, itu cara sebenar untuk mendapat pertolongan Allah. Makin kita mohon pada Allah, makin dekat pertolongan Allah kepada kita. Cuba anda renungkan betapa seseorang hamba yang jahat perilakunya itu. Hak tadi, dia boleh tinggal Jumaat, tak tunaikan hak-hak ketuhanan Allah. Jahat perilaku tu, dia boleh berzuhud dalam mencapai kebahagiaan diri dan keberuntungannya. Zuhud sini bukan zuhud yang dipuji pada syarak. Zuhud di sini dengan maksud dia rasa zuhud untuk capai kebahagiaan diri, keberuntungan. Seruan Jumaat tu nak panggil kita untuk kemenangan. Azan-azan yang sama. Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Marilah mengerjakan semayang, hayya 'alal falah. Marilah menuju kejayaan. Kalau kita faham betul-betul tuan-tuan, seruan azan tu kita faham. Nak berjaya ni sebenarnya kena mulakan dengan jaga solat. Sebab tu dia ulang setiap kali waktu solat. Dan pada hari Jumaat, secara khusus solat Jumaat fardu ain. Dengar azan yang kedua, haram buat benda lain. Fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Seruan tu, marilah mengerjakan sembahyang, marilah menuju kejayaan. Kalau kita faham maknanya kejayaan dan solat tu dia seiring. Dan mesti dimulakan dengan solat dulu. Mana mungkin orang yang tak mengerjakan solat dia akan berjaya. Walaupun dia rasa dia dah berjaya di dunia ni, sebenarnya dia tak berjaya di sisi Allah. Hebat macam mana pun di dunia ni, dia mengaji tinggi macam mana, dia kaya macam mana, pangkatnya besar macam mana sekalipun, kalau dia tinggalkan solat, maknanya dia masih belum berjaya di sisi Allah. Bertemu dengan Allah sia-sia saja. Sebab tu kita kena faham seruan hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Tiba-tiba ada orang rasa zuhud. Maksud zuhud ni dia tak berminat nak capai kebahagiaan diri dan keberuntungan. Tak apalah kan. Hampir solat dululah, aku solat kemudian tak apa dia kata. Kan. Sedangkan ia tidak memperdulikan kerugian diri itu serta kebinasaannya. Dia rasa tak berselera pun. Zuhud ni mana tak berminat. Kalau wali-wali Allah zuhud dengan dunia, tengok dunia tak rasa tak selera. Kan? Walaupun dunia tu penuh di tangan sekalipun, tak masuk dalam hati dia. Itu zuhud. Zuhud ni pekerjaan hati. Tiba-tiba orang macam ni zuhud untuk mencapai kebahagiaan yang Allah sediakan untuk dia. Tak rasa berminat dengan tawaran kurniaan Allah kepada diri dia. Bukan setakat tu, dia tak peduli pun kerugian diri dia serta kebinasaannya. Dia tahu dah tinggal Jumaat, tinggal kefarduan ni
azab yang Allah sediakan amat besar. Dia tak rasa apa-apa pun. Tak rasa apa-apa. Kan? Sehingga ia berani meninggalkan hak-hak Allah Ta'ala dan segala keparduan yang diwajibkan Allah atas dirinya. Kami memohon selamat dan sejahtera dari Allah Ta'ala. Moga-moga Dia melindungi kita dari akar umbi kederhakaan dan ketentuan yang jahat. Amin ya rabbal alamin. Ini doa daripada Imam Al-Haddad rahimahullah. Tengok sikit lagi. Kemudian dari itu, hendaklah anda ketahui bahawa menghadirkan diri untuk bersembahyang Jumaat dengan adanya uzur yang membolehkan meninggalkannya adalah lebih utama. Ini situasi yang kita kena faham, tuan-tuan. Ada uzur yang memang tak boleh ditanggung. Ada uzur yang kalau dia gagah nak pi juga akan memberi mudarat yang lebih besar. Hak tu kena tinggal lah. Jangan gagah nak pi juga macam tadi lah. Kan? Dia sakit perut. Kalau dia pi juga mungkin jerit. Boleh menyebabkan masjid bernajis. Hak tu tak payahlah. Atau dia gagah pi juga, sagi dia rebah tengah jalan. Menyusahkan orang pula. Yang tu tak payah pi lah. Tapi ada jenis keuzuran. Dia uzur. Tak pi pun tak berdosa. Tapi dia usaha nak pi juga. Contoh yang senang macam ni. Macam orang bermusafir. Orang musafir, tuan-tuan, wajib Jumaat ke tak? Bila sebut musafir ni, perjalanannya lebih 2 marhalah. Kalau kata setakat sini pi ke Kuala Ketih, hak tu bukan musafir, kan? Dia perjalanan lebih 2 marhalah. Perjalanan yang boleh dijamak dan qasar solat, baru musafir. Kan? Orang yang musafir, adakah dia boleh meninggalkan solat Jumaat? Jawapannya ya. Kalau dia bermusafir tu sebelum terbit fajar. Kalau bahasa mudahnya sebelum masuk waktu subuh. Hak tu kita kena faham, tuan-tuan. Kadang-kadang setengah orang dia silap faham. Dan sebab apa? Sebab Allah sebut idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ah. Jadi ulama bahaskan apabila diseru untuk solat daripada hari Jumaat. Allah sebut hari di sini. Hari di sini dilawan malam. Hari di sini bermula dengan masuk waktu subuh. Maknanya kalau kata dia bermusafir sebelum terbit fajar, ketika tu terbit fajar dalam keadaan dia dah bermusafir, tak solat Jumaat pun tak berdosa. Berbeza dengan orang yang dah masuk waktu subuh, dia bermusafir. Ketika hari Jumaat itu tiba, dia masih lagi bermukim atau bermustautin. Tiba-tiba dia bermusafir. Ketika tu dia boleh jamak solat. Kita kena faham tu. Tapi Jumaat wajib dikerjakan. Ini yang disebut dalam kitab-kitab lama. Setengah-setengah kitab lama kita tengok. Kan? Pasal apa ada yang sebut haram bermusafir hari Jumaat? Kita terkejut juga kan? Takkan haram tu Ada setengah sebut makruh. Maksud haram tu kalau kata dia bermusafir lepas waktu subuh dan dia tidak dapat solat Jumaat di tengah jalan. Haram dan berdosa. Adapun kalau kata hari ni kan, dalam keadaan masjid di mana-mana pun ada. Kan? Kalau sini nak pergi Kuala Lumpur, kan, tengah jalan tu banyak masjid, kan? Carilah masuk, keluarlah mana-mana, kan? Dia zon, sangkaan berat dia akan dapat solat Jumaat di tengah jalan tu. Walaupun dia belum musafir pagi Jumaat, tak ada masalah, boleh. Kan? Sebab apa? Sebab dia dapat mengerjakan Jumaat pada waktunya. Kan? Baik. Boleh faham? Itu masalah pertama. Kita kena faham. Bermusafir sebelum subuh, yang tu yang diharuskan tinggal Jumaat. Adapun bermusafir lepas terbit lepas masuk waktu subuh, ketika itu wajib dia kerjakan Jumaat. Kalau dia tinggal juga, berdosa hukumnya. Kalau dia tahu dengan permusafiran tu akan menyebabkan tinggal Jumaat, yang tu yang ulama kata haram tu. Sebab apa? Sebab menyebabkan dia tinggal kefarduan dengan sebab musafir yang tidak perlu. Kan? Baik. Contoh, orang bermusafir sebelum subuh dia dah keluar musafir. Pukul 5 pagi dia keluar. Maka tak wajib Jumaat. Tapi kalau kata dia nak solat Jumaat, boleh tak boleh, tuan-tuan? Jawapannya boleh. Ini maksud Imam Al-Haddad rahimahullah. Walaupun dia boleh tinggalkan Jumaat, tak berdosa pun sebenarnya. Tapi dia usaha nak semayang juga tengah jalan tu. Itu adalah lebih utama. Dan isu ni, tuan-tuan, dia sama macam masalah puasa. Puasa Ramadan, orang yang bermusafir boleh buka ke tak? Isunya sama juga. Kan? Isunya sama juga.
Kalau kata permusafiran tu panjang, dia keluar sebelum subuh tu, sebenarnya dia boleh berbuka. Walaupun begitu Allah sebut apa dalam Quran? Allah kata wa antasumu khairul lakum. Dan kalau kamu berpuasa, itu lebih baik bagi kamu. Sebab tak ada timbul rasa apa-apa pun. Boleh puasa, itu lebih baik bagi kamu. Kan? Sama macam masalah perempuan mengandung. Ni cerita perempuan mengandung. Kan? Perempuan mengandung ni, dia boleh berbuka ke tak? Tak boleh, tuan-tuan. Dia boleh berbuka. Saya terkejut juga hari tu ada orang hantar. Lepas tu ada orang tanya. Dia kata Imam Syafi'i kata perempuan mengandung wajib berbuka. Saya kata saya duk rasa mengaji tak nak dengar lagi lah kata. Dia kata perempuan mengandung usah duk gagah puasa, dia kata. Isteri saya mengandung ni cerita isteri saya mengandung. Hari ni dah pernah orang tanah. Setakat ni dia tak buka lagi. Kan? Dan pergi scan baru ni yang terkini pun, doktor kata tak ada masalah apa. Dia cek jantung strong, dia kata. Tak ada masalah apa. Kan? Tiba-tiba ada orang kata, kena buka lah, so gagah puasa, dia kata. Imam Syafi'i kata wajib buka. Saya kata lain macam ni. Kalau Imam Syafi'i kata wajib ni, satu macam ni. Nak tengoklah, rupa-rupanya dia salah faham. Imam Syafi'i dan ulama' mana-mana pun kata harus berbuka. Bukan kata wajib. Wajib tu kalau kata beri mudarat pada diri dia, beri mudarat pada baby tu, tu baru wajib buka. Nampak tuan-tuan? Dan pengalaman saya sendiri, isteri saya dah 26 hari masuk hari ni. Scan baru hari tu, beberapa hari lepas. Doktor kata dia cek jantung semua strong, dia kata tak ada masalah apa. Sebab kandungan, ini cerita perubatan lah. Dia kata kalau ikut perubatan ni, kalau setakat usia baby tu baru belum sampai 35 minggu, dia kata tak ada masalah nak puasa. Doktor sendiri abang ni. Tiba-tiba ada orang petik wajib buka, dia kata. Imam Syafi'i kata. Dia petik nama Imam Syafi'i. Kalau 35 minggu ke atas, hak tu baru kena tengok, dia kata. Sebab baby tu dah makin besar. Ni doktor sendiri cerita ni. Bila baby makin besar, walaupun ibu rasa tak ada masalah apa, sekali baby tu dia akan jadi lapak. Dia nak minum air, kan? Ketika tu ibu tu kena berbuka juga. Kalau rasa macam pergerakan baby tu dah mula tak macam biasa, dia kena berbuka. Walaupun dia tahan, dia rasa dia tahan. Adapun kalau bawah 35 minggu, doktor tu kata tak ada masalah apa. Jadi isteri saya dia baru dah lebih kurang 31 minggu, begitulah. Dan setakat ni alhamdulillah dia puasa, tak ada masalah apa. Pergerakan semua okey. Doktor cek dia punya jantung dia, bunyi jantung strong, dia kata bunyi jantung kuat. Dia sebenarnya kita puasa pun kena tahu cara, tuan-tuan, betul tak? Waktu sok tu kurma jangan tinggal. Lepas tu tahun ni pun sebagai contoh. Dah orang perempuan kita pun tak larat nak masak. Kita pun lagi malas nak masak pagi-pagi ni. Jadi saya pun bersahur ikut cara dia lah. Makan oat, makan nestem. Kurma tu mesti ada lah. Dan alhamdulillah tak ada masalah apa. Okey. Saya rasa perut lagi tahan daripada kita duk kedarah nasi tu. Saya punya kajian. Kita makan nasi kenyang-kenyang apa semua tu, dibandingkan dengan adunan yang dia buat tu, oat, nestem adalah adunan dia tertentu. Dengan kurma tu, saya rasa perut lagi tahan. Rupanya pemilihan makanan tu juga penting sebenarnya. Jangan sampai kita nak petik nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata wajib berbuka. Tak pernah kita jumpa ulama kata wajib. Wajib tu kalau kata mudarat pada diri atau mudarat pada baby, hak tu baru wajib. Nampak? Adapun kalau sekadar dia boleh puasa, puasa lagi baik sebenarnya. Sebab kalau tinggal pun kena ganti juga, betul tak? Dan ada situasi yang kena ganti dengan fidyah. Sama macam masalah musafir tadi. Betul, dia bermusafir dia boleh buka puasa. Tapi Allah sendiri sebut wa antasumu khairul lakum. Kalau boleh puasa lagi baik bagi kamu. Macam tinggal Jumaat juga. Dia boleh tinggal Jumaat. Dia orang musafir. Tapi kalau tak ada masalah apa-apa, dia masih boleh buat. Dia boleh kerjakan juga. Itu lagi baik sebenarnya. Situasi yang sama. Sebab apa? Menunjukkan orang itu sangat menghormati kebesaran Allah. Serta mengambil berat terhadap hak-haknya. Walaupun dia boleh tinggal. Dia tinggal pun tak berdosa ketika itu sebenarnya. Tapi dia nak buat juga. Sebab dia tak rasa mudarat apapun diri dia. Dia buat. Itu lebih utama sebenarnya.
Ia juga membuktikan kegemaran orang itu untuk memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Dia buat, tetap dia dapat pahala. Bahkan pahalanya besar pula. Sebab dia sanggup mengutamakan apa yang Allah fardukan ke atas diri dia. Dia berbeza, kita kena faham tuan, situasi ada berbeza dengan situasi rukhsah yang mana memang sunnah nabinya kita buat begitu. Contohnya macam masalah kita bermusafir, dibenarkan kita solat jamak dan qasar. Ketika itu kita nak qasar, jamak dan qasar atau nak semayang macam biasa. Sunnahnya ketika itu kita ambil rukhsah. Kan? Nampak tuan? Hak tu tak boleh kita kata. Ada juga setengah orang salah faham. Kan? Saya pernah jumpa tu, bermusafir dari utara ke selatan. Tiba-tiba kita cerita kami dah semayang jamak. Dia cerita, kalau dia pergi sampai ke Kedah apa, tak semayang jamak, dia kata. Mengada-ngada je orang semayang jamak ni. Ada juga jenis gitu. Dan sebenarnya bukan mengada. Hak tu memang sunnahnya begitu. Kan? Itu memang rukhsah yang Allah kurniakan kepada kita. Pada ketika itu, kita buat jamak dan qasar lebih utama sebenarnya. Situasi itu tak sama dengan situasi ni. Hak tu kena faham. Sebab ada yang salah faham. Dia kata mengada-ngada, dia kata. Bukan masalah mengada. Memang begitu. Kita kata kita dah semayang, kan? Habis dah semayang jamak siap dah. Dia tak kata kita mengada. Dia cerita hak dia pula. Dia cerita hak dia dulu. Dia kata dia dulu kalau pergi sampai Kedah pun semayang tamam kan. Lepas tu dia kata orang hak ni ada mengada-ngada. Dia kata kami kan mengada-ngada ni. Kadang-kadang salah faham terhadap agama ni perlu diperbetulkan juga. Kan? Ada benda yang memang Allah beri kelonggaran begitu. Kan? Solat jamak, boleh jamak, boleh qasar. Ketika itu kita ambil. Walaupun kita rasa kita boleh semayang sempurna. Kan? Cuma dalam mazhab Syafi'i dia bahaskan lagi. Kalau kata ulama Syafi'i dapat kesimpulan. Kalau musafir kita tu lebih 2 marhalah. Boleh kita jamak dan qasar. Tapi ketika tu kalau kita sembahyang tamam lebih bagus sebenarnya. Lebih aula. Tapi kalau perjalanan tu 3 marhalah dan ke atas. Dah capai 3 marhalah. Maka pada ketika itu lebih afdal lagi kita sembahyang jamak dan qasar. Kita qasar tanpa kita tamam. Ada perbahasannya di situ. Tapi kalau kata perjalanan tu sakat lebih 2 marhalah, tak sampai 3 marhalah lagi. Kalau di sini saya tak pastilah. Kalau macam saya dulu kalau di Kuala Ketir tu contoh Piala Ustaz kan. Ikut ukuran saya, ikut ukuran lah kan. Di ukuran masing-masing lah. Ikut ukuran meter kereta kita tu sampai. Kan. Kalau Ustaz pun tengok tempat jugalah kan. Sampai. Tapi ketika tu mana lebih elok? Sebenarnya kalau kita sembahyang tamam lagi elok. Sebab dia belum capai 3 marhalah. Tapi kalau perjalanan lebih 3 marhalah, ketika tu memang sepakat ulama mengatakan yang afdalnya kita sembahyang jamak serta qasar. Tak payah kita nak buat tamam dah. Sebab nak ambil rukhsah yang Allah hadiahkan kepada kita. Itu situasi lain. Adapun yang ini situasi memang benda tu fardu. Memang bukan kelonggaran yang diberikan secara berpanjangan. Cuma khas untuk dia. Dia boleh sebagai contoh sebab dia musafir. Ketika tu dia nak solat Jumaat juga atau dia nak puasa juga, lebih baik untuk dia selagi tak mudarat diri dia. Ia juga membuktikan kegemaran orang itu untuk memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala serta kegerunannya akan ditimpa kemurkaan Allah Ta'ala dan kesiksaannya. Kita boleh masukkan dalam umum ayat wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar-syiar agama Allah, apatah lagi kefarduan yang Allah tentukan atas diri dia, sebenarnya perkara itu timbul daripada takwa yang ada dalam hati orang tadi. Maknanya orang tu makin bertakwa, makin dia usaha untuk sempurnakan kefarduan Allah terhadap dirinya. Baik, saya rasa cukup dulu perkongsian kita pagi ni tuan-tuan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah terus memberkati waktu yang berbaki daripada bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukan Ramadan yang terakhir untuk kita. Dan jika Allah takdirkan Ramadan ini Ramadan terakhir
bagi sebahagian kita. Mudah-mudahan Allah jadikan ia yang terbaik dalam hidup kita. Dan mudah-mudahan Allah merezekikan kita Lailatul Qadar ala nahwi alladhi yurdi ka'anna ya karim. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi